Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma sa'ahu wal mukamin amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Mukhtasar Jiddan yang mensyarahkan matan al-Ajurrumiyah. Jadi sebelum ni kita dah masuk berkenaan dengan babu ma'rifati alamatil i'rab, iaitu bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi pada hari ini kita saya tidak spesifikkan ataupun tidak mengkhususkan pembelajaran hanya terhadap kitab matan al-Ajurrumiyah. Jadi sepatutnya sebelum kita masuk kepada bab ini, jadi kita perlu mengenali dulu apa yang kita akan pelajari hari ini lah, iaitu dikenali sebagai as-sabab. As-sabab. Jadi as-sabab ni adalah jenis-jenis kalimah yang mana kita perlu kenal sebelum kita nak mengi'rab sesebuah ayat. Jadi kita perlu kenal jenis-jenis kalimah. Adakah kalimah tersebut menunjukkan kepada satu? Adakah kalimah tersebut menunjukkan kepada dua? Adakah kalimah tersebut menunjukkan kepada tiga? Adakah kalimah tersebut menunjukkan kepada perempuan? Adakah kalimah tersebut menunjukkan kepada lelaki? Okey, jadi dalam keadaan ni mustahak ataupun sangat pentinglah untuk kita mengenali jenis-jenis kalimah ini. Dan nak mengenali jenis-jenis kalimah ini, kita perlu tahu seperti mana yang kita dah pelajari sebelum ini, jenis kalimah terbahagi, jenis kalam terbahagi kepada isim, fi'il dan huruf. Jadi pembelajaran pada hari ini kita hanya khusus untuk mengenal jenis kalimah yang termasuk dalam kategori isim sahaja. Jadi kategori isim sahaja. Jadi penamaan-penamaan ni perlu kita kenali dan perlu kita faham, ingat, insya-Allah mudah untuk kita mengi'rab selepas ini. Okey. Jadi kita mula as-sabab. As-sabab, jadi di sini saya tulis as-sabab. Seperti mana yang telah diterangkan, nama i'rab ada 4 rukun. Hukum, alamat, mauqi', hukum, alamat dan juga sabab. Jadi ini adalah rukun yang keempat, tetapi kita perlu ketahui ia yang paling awal sekali. Kerana kalau kita tak kenal yang ini, kita susah nak mengi'rab yang lain-lain. Okey. Jadi kita mulakan dahulu. As-sabab minal asma' ni termasuk dalam kategori isim sahaja. Okey. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Jadi bila disebutkan al-ismul mufrad, jenis kalimah tersebut adalah bermaksud kalimah yang tunggal. Kalimah yang tunggal, apa-apa sahaja kalimah yang menunjukkan kepada tunggal, yang menunjukkan kepada satu, maka dia menunjukkan, dia dikenali sebagai al-ismul mufrad, kata nama yang tunggal. Okey, jadi kita perlu kenal lah kata nama yang tunggal ini. Yang pertama contohnya di sini adalah Zaidun. Dan ini tak kisah sama ada lelaki ataupun perempuan. Ismul mufrad ni tak kisah sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau macam contoh perempuan, Zainabun, lelaki Zaidun, dan apa-apa namalah. Okey. Dan apabila dia menunjukkan kepada satu, maka kita kenali kalimah tersebut sebagai al-ismul mufrad. Kalau dalam bahasa orang putih dipanggil sebagai singular. Singular. Okey, kemudian itu yang pertama. Tak terlalu susah, tapi kita perlu ingat nama dia, al-ismul mufrad. Kemudian yang kedua adalah al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif, iaitu isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin, kata nama yang tidak menerima tanwin. Jadi di sini ada beberapa kalimah di dalam bahasa Arab yang mana kata nama dia selama-lamanya tidak akan bertanwin, melainkan jikalau berlaku khilaf di antara ulama lah yang perbahasan yang lebih tinggi. Tetapi secara umumnya digunakan secara tidak bertanwin. Contohnya Aisyah. Contoh kalau kita gunakan Aisyah, tak pernah kita dengar seseorang berkata qalat Aisyatun. Tak boleh. Kerana apa? Kerana kalimah Aisyah ini dia tidak boleh bertanwin selamanya. Aisyatu, qalat Aisyatu. Ataupun kalau nama lelakinya Ahmadu, qala Ahmadu, tak boleh qala Ahmadun. Begitu salah. Dia berlawanan dengan qala Muhammadun. Kalau Muhammadun boleh tanwin kerana dia adalah isim mufrad yang munsharif. Adapun yang ini
al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Inilah contoh dia, Ahmadu. Kemudian Yazidu, seseorang yang bernama Yazid, inilah dia. Contoh lagi yang sedia maklum, contoh Ramadan. Ramadan, sebab itulah dalam lafaz niat Ramadan tak boleh kita nak mentanwinkan Ramadan tersebut. Okey. Contoh nawaitu sauma Ramadanin, tak boleh, salah. Yang pertamanya Ramadan dia tidak menerima tanwin. Yang keduanya dalam keadaan tersebut dia majrur bil fathah. Jadi nawaitu sauma Ramadana. Jadi ini adalah lafaz niat bagi puasa Ramadan yang paling ringkas sekali. Kalau kita nak berniat, tak perlu kita nak berniat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna. Tetapi niat yang paling ringkas untuk puasa Ramadan adalah nawaitu sauma Ramadan. Jadi dalam keadaan tersebut dibaca nawaitu sauma Ramadana. Tak dibaca dengan nawaitu sauma Ramadanin. Ini kita tambahlah Ramadan. Okey, jadi nak mengenal al-ismul ladzi la yansarif ni, dia ada perbahasan di secara khusus. Cumanya dalam matan al-Ajrumiyah tak dibincangkan, dan juga syarah Mu'tasajidan tak dibincangkan secara mendalam. Kalau kita masuk kepada kitab Mutammimah al-Ajrumiyah, kita akan jumpalah ada 9 illah kesemuanya, 9 penyebab yang mana menyebabkan sesebuah kalimah tu tak boleh nak menerima tanwin, dan tak boleh nak dibariskan dengan baris bawah, melainkan pada dua keadaan. Itu nantilah dalam kitab yang lebih tinggi. Okey, itu yang kedua, al-ismul ladzi la yansarif, iaitu isim yang tidak menerima tanwin. Jadi kita kena ingat, yang pertama al-ismul mufrad, isim yang tunggal. Yang kedua al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Kemudian yang ketiga, tasniyatul asma, iaitu isim yang menunjukkan kepada dua. Apa-apa isim yang menunjukkan kepada dua. Contoh Zaidani. Jadi nak menunjukkan kepada dua, kita tambahkan alif dan juga nun. Ini kaedah yang paling mudah lah. Dalam bahasa Arab ni, bila kita nak menunjukkan kepada dua, kita tambahkan alif dan nun. Zaidani, Muhammadani, lagi apa lagi? Ahmadani, Maktabani, Sayyaratani, dua buah kereta dan sebagainya lah. Jadi kita perlu faham Zaidani, iaitu tasniyatul asma yang menunjukkan kepada dua. Okey. Tapi kita perlu faham dalam keadaan ni dibaca dengan alif. Kadang-kadang penambahan dia daripada alif bertukar kepada ya. Okey, nanti kita akan lihat macam mana keadaan tersebut berlaku. Okey. Kemudian yang keempat, jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Okey, jamak mudzakkar salim iaitu jamak kepada lelaki. Kemudian salim ini maksudnya dia mengikuti formula yang tertentu. Salim ni maksudnya sejahtera ataupun selamat dan sebagainya. Tapi bolehlah kita artikan di sini jamak lelaki yang mengikut formula tertentu, iaitu apa? Iaitu ditambahkan dengan waw dan juga nun. Di sini kekal konsisten di mana-mana sahaja. Bila kita jamak mudzakkar salim, penambahan dia adalah waw nun di hujung kalimah yang asal. Contoh kalimah asal muslimun, kemudian di hujungnya ditambah waw dan nun. Ni kita boleh lihat muslimuna, asalnya muslimun tapi ditambahkan dengan waw nun. Ini nama dia jamak mudzakkar salim. Okey, zaiduna, lebih kurang sama. Zaiduna asalnya daripada zaid. Kita tengok pada isim mufrad zaid. Okey, pada tasniah ditambah alif nun, zaidani. Jamak mudzakkar salim ditambah waw nun, zaiduna. Maksudnya ramai lelaki yang bernama Zaid. Okey, itu jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kelima, jamak muannas as-salim. Jamak muannas salim ni pula adalah jamak untuk perempuan yang dikhususkan dengan formula penambahan alif ta. Di hujungnya ditambah alif ta. Contohnya muslimatun. Jadi menjadi muslimatun. Muslimatun. Asalnya muslimatun. Jadi tukar jadi muslimatun. Ataupun
asalnya mukminatun, jadi ditukar menjadi mukminatun, ditambah alif ta di hujungnya. Okey, ini secara ringkas. Okey, ada lagi dua yang perlu kita kenal. Okey, ini secara ringkas, saya harap semua boleh faham. Pembahagian untuk jamak ni sebenarnya ada tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kemudian kita pergi jamak yang ketiga. Ni saya padam bumi atas ni. Okey, ni yang kelima. Kita tengok yang keenam adalah jamak taksir, iaitu jamak taksir, iaitu jamak yang menunjukkan kepada ramai tetapi tidak mempunyai acuan yang sama. Macam tadi kita tengok jamak mudzakkar salim ditambah waw nun, kemudian jamak muannas salim ditambah alif ta. Adapun jamak taksir, dia adalah jamak tetapi tidak mempunyai acuan dia yang khusus. Okey, contoh kalimah adalah kitabun menjadi kutubun. Kitabun adalah satu, kitabani dua, kemudian jamak taksir dia adalah kutubun. Okey, ini contoh lah. Contoh lain lagi. Contoh lain apa lagi? Okey, misbahun katalah. Syaikhun lah. Okey, syaikhun. Okey, seorang orang tua. Ataupun dalam istilah, kalau bila kita menggelarkan seorang ulama tu syekh, maksudnya orang yang tua pada segi ilmunya, walaupun dia adalah seorang yang muda. Okey, jadi syaikhun adalah seorang tua. Okey, jadi di sini jamak dia adalah syuyukhun. Okey, syuyukhun. Jadi di sini jamak dia adalah tidak mengikut formula yang khusus. Dia itu yang dinamakan sebagai jamak taksir. Taksir ni adalah bererti taksirun, bererti yang dipecahkan. Jamak yang kalimah tersebut dipecahkan, kemudian dibentukkan kalimah yang baru. Dia berlawanan dengan jamak mudzakkar salim dengan jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim, muannas salim tak dipecahkan kalimah tersebut. Kalimah asal masih lagi selamat, kemudian dia hanya menambah waw nun di hujungnya ataupun ditambah alif ta di hujungnya. Jadi itulah perbezaan jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir. Okey, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-asmaul khamsah. Okey, al-asmaul khamsah.
Okey, al-asmaul khamsah ini adalah isim 5 yang khusus, yang mana dia tidak mengikuti isim-isim yang lain. Adapun isim-isim yang lain dia akan masuk dalam pengkategorian yang tadi. Yang awal tadi, 6 yang awal tadi itulah kategori isim. Adapun isim bagi 5 ini khusus untuk 5 ini sahaja. Dalam kalimah bahasa Arab, 5 ini sahaja yang dikhususkan dengan kaedah i'rab yang berlainan daripada yang lain. Okey. Contoh, bukan contoh, kalimah-kalimah itu adalah abun, akhun, hamun, fuka, duka, dumalin. Okey. Jadi di sini kalimah yang pertama adalah abun, iaitu menunjukkan kepada ayah, ayah. Jadi syarat dia nak menjadi al-asmaul khamsah, syarat untuk dia menjadi al-asmaul khamsah, dia mestilah bergabung dengan domir. Domir itu apa? Domir itu adalah penyandaran kepada kata ganti nama. Contoh, abuka, ayah engkau, ayah engkau. Ataupun akhuka, saudara engkau. Ataupun hamuka, bapa saudara engkau. Kemudian fuka, fuka adalah mulut engkau. Kemudian zumalin, zu ni yang bermaksud sahibu, iaitu pemilik, iaitu pemilik sesuatu lah. Di sini zumalin adalah pemilik harta. Okey. Jadi kalimah-kalimah ini adalah kalimah yang khusus, 5 ini sahaja, kalimah yang special. Jadi dalam keadaan ni, dalam sebahagian keadaan dia dibaca sebagai abuka, tapi dalam sebahagian keadaan pula apabila dia mansub, dia akan dibaca dengan abaka, alif, digantikan waw tersebut menjadi alif. Ataupun dalam sebahagian keadaan dibaca dengan ya, waw tersebut digantikan dengan ya, ma'a abika, dengan ya pula. Jadi nanti benda ni kita akan lihatlah satu persatu mengikut hukum. Hukum nasab dia macam mana, hukum rafa' dia macam mana, hukum khafat dia macam mana. Nanti kita akan perincikanlah benda ni. Okey. Jadi kalimah-kalimah ni ataupun perincian ini perlu kita hafalkanlah 7 ini. Kita perlu ingat, kalau penamaan ini kita pening, nanti kita akan pergi kepada penamaan yang seterusnya kita akan pening. Bila kita keliru dengan penamaan yang banyak, dengannya susahlah kita nak faham. Jadi 7 nama ini secara secukup kita perlu hafal. Daripada jenis-jenis isim ini, jenis kalimah isim, kita perlu kenal supaya kita tidak terkeliru, supaya kita tidak terkeliru dalam mengenali isim lah, dalam mengenali sabab yang menunjukkan kepada isim. Isim-isim yang termasuk dalam kategori sabab ini. Nanti kelas yang akan datang kita akan tengok sabab daripada kategori fi'il pula. Jadi dari segi fi'il, ni lebih mendalam lah, lebih khusus, yang mana kita perlu tengok kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey. Sebab apa? Sebab bila kita membahaskan i'rab, dia hanya khusus kepada fi'il mudhari' sahaja. Jadi ni adalah pengkategorian untuk isim, 7 kategori, yang mana kalau kita hafal, kita faham, insya-Allah kita mudah memahami bab yang seterusnya. Jadi babul ma'rifati alamatil i'rab ini, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab ini sangat berkait rapat dengan benda yang kita belajar sekarang ni. Kalau kita susah nak faham yang ni, makin susah untuk kita faham yang akan datang. Dan intipati bagi kitab matan al-ajrumiyah, intipati daripada matan al-ajrumiyah yang paling penting sekali adalah babu ma'rifati alamatil i'rab. Kalau kita faham bab ni, insya-Allah mudah untuk kita meng-i'rab, memahami dan sebagainya. Jadi sekadar itu sahaja untuk kelas hari ini. Kalau ada ketidakfahaman dan sebagainya, persoalan, boleh ajukan pada ruangan komen. InsyaAllah kita boleh jawab dalam kelas yang seterusnya. Okey. Sekadar itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.